Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia saudara pengacara majlis, ayahanda saya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Malaysia merangkap Presiden PAS yang kita semua kasihi. Yang amat berhormat Kekanda saya Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Ahmad bin Yaakob, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kelantan merangkap Suruhanjaya PAS Negeri Kelantan. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kelantan, Naib Presiden PAS merangkap Timbalan Menteri Besar. Yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli Syahari, Ketua Pemuda Perikatan Nasional, Ketua Pemuda PAS Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi, Ahli Majlis Tertinggi Perikatan Nasional merangkap Naib Presiden Bersatu. Bahagia abang saya Datuk Kamarudin Makno, Pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Kelantan, Puan Chong Monsi, Pengerusi Gerakan Negeri Sembilan, Ahli Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Kelantan, Ketua Sekandi Muda Parti Bersatu Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul untuk menunjukkan penyatuan kita semua. Saya sebagai Setiausaha Agong Perikatan Nasional nak maklumkan, malam ini kita ada 3 majlis besar. Kita adakan majlis di sini di Kelantan yang akan dirasmikan oleh ayah cik kita, Tuan Guru Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang. Kita juga ada satu perhimpunan yang besar di Kedah, di stadium besar-besaran di Kedah. Kita juga ada satu lagi di Shah Alam, yang akan dirasmikan oleh Pengerusi Perikatan Nasional. Ada 3 besar-besaran yang kita lakukan. Kita bersyukur. Kenapa? Kerana Allah berikan peluang kepada kita. Apa pun mereka nak katakan kepada Perikatan Nasional, kita dapat tunjukkan, kita buktikan rakyat masih terus bersama dengan perjuangan Perikatan Nasional. InsyaAllah. Takbir. Jadi saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada pimpinan Perikatan Nasional Negeri Kelantan. Kita berjaya, di Kelantan kita berjaya. Bukan hanya berjaya setakat nak mengumpulkan majlis seperti ini, berjaya menguruskan negeri Kelantan selama mana pemerintahan di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang kita kasihi. Tahniah dan syabas. Takbir. Saya ni buat pertama kali pakai baju hijau. Baju hijau deh. Comel deh. Alhamdulillah. Nasib baik saya tak bawa isteri saya. Orang kata dah comel ni. Ini saya nak maklumkan
Baju hijau ini adalah merupakan lambang. Di Kelantan ini kita akan menggunakan lambang hijau. InsyaAllah lambang hijau ini buat pertama kalinya dalam sejarah negeri Kelantan, dalam pilihan raya negeri, kita berikan lawan kita kosong. InsyaAllah. Boleh ke tak boleh? Jentera yang inilah yang kita nak, jentera seperti inilah yang kita mahukan. InsyaAllah lawan akan merasakan gerangnya akan jentera yang akan kita wujudkan. Perang habis-habisan untuk mempertahankan negeri Kelantan. Takbir. Saya yakin. Kenapa? Karena Parti Perikatan Nasional ini kita tubuhkan atas dasar kerana kita adalah merupakan golongan yang mempunyai prinsip, yang berintegriti, yang tahu apa itu maknanya bersih. Tapi hari ini yang berlaku adalah mereka yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan bermacam-macam fitnah di kalangan pemimpin-pemimpin kita, terutamanya Presiden atau pengerusi Parti Perikatan Nasional. Macam-macam fitnah telah dilemparkan terhadap pengerusi yang kita kasihi. Begitu juga dengan saya sendiri, Setiausaha Agung, dilemparkan macam-macam fitnah. Percayalah, insya-Allah semua fitnah, segala apa tuduhan yang mereka lontarkan ini akan kita lawan tetap lawan. Insya-Allah kita buktikan nanti dalam peperangan kita yang akan kita tunjukkan. 6 negeri ini akan kita menang besar-besaran, insya-Allah selepas ini nanti. Saya nak beritahu kepada semua yang ada, selama mana kita memerintah, Perikatan Nasional memerintah hanya lebih kurang 17 bulan saja. Kemudian diambil alih oleh pemimpin daripada UMNO selama 14 bulan. Ketika mana Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional memerintah, kita dilanda dengan satu wabak yang begitu besar. Bukan hanya di Malaysia, di seluruh dunia. Tetapi alhamdulillah kita dapat menguruskan negara kita. Kita pastikan insya-Allah hari ini kita tengok dengan adanya pengurusan yang bijaksana, akhirnya kita dapat menentukan rakyat hidup dengan keadaan selesa, boleh berkumpul seperti ini. Cuba kita ingat kembali ketika Tan Sri mula-mula memerintah, apa yang berlaku? Covid. Apabila Covid melanda negara kita, apa yang kita lakukan? Kita berikan vaksin. Apa yang mereka tuduh ketika itu? Mereka kata kita takut, kita tidak mau ada parlimen, kita tidak mau parlimen bersidang. Cuba kita lihat hari ini, yang kita lakukan adalah kerana kita nak melihat rakyat selepas saja pandemik ini selesai, kita boleh berkumpul, kita boleh ramai-ramai bangun untuk membangunkan negara kita. Alhamdulillah, telah terbukti kita telah mencapai satu kejayaan di mana rakyat semua merasa lega, tahu bahawa tanggungjawab kita untuk membangunkan negara. Ini apa yang berlaku? Kos sara hidup. Apa yang berlaku dalam negara kita ini? Masalah yang begitu besar. Rakyat menghadapi masalah yang begitu besar sekali. Kos sara hidup. Ikan, saya difahamkan Yang Muhammad Menteri Besar di Kelantan ni, ikan apa nama ni? Ikan air. Ikan apa ya? Oh, ikan selayar. Saya bukan orang Kelantan. Yang Muhammad, ikan selayar. Dulu harga murah, lani ikan selayar pun dah naik melebihi, dah hampir RM10. 13 ringgit. Masya Allah, 14 ringgit.
RM16, RM18. Jangan naik siapa RM20 deh. Naik RM20, kita rampas balik kerajaan Malaysia hari ini, insya-Allah. Saya nak maklumkan kepada pemimpin yang ada hari ini, Perdana Menteri yang ada hari ini, kalau kamu tak reti bagaimana untuk menguruskan ekonomi negara, rakyat akan buktikan referendum dalam pilihan raya negeri kali ini. Kita mau supaya mereka turun dan gantikan dengan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Boleh ataupun tidak? Ini yang kita nak buat. Nak turun harga barang-barang, nak turun harga daging. Kelantan ni makan daging. Ada orang Kelantan tak makan daging sini? Tak ada dia. Orang Kelantan semua makan daging. Beritahu kat menteri tu, nak turun harga daging, bukan naik lembu. Kalau naik lembu boleh harga daging turun, suruh Perdana Menteri naik lembu hari-hari. Ini masalah betul. Apa dia? Tunggu dulu. Satu persatu lah. Suruh. Ini dah. Bila kita kata harga barang naik, dia kata bukan salah aku, salah lembu. Harga barang, harga daging naik, dia kata salah lembu. Betul-betul lembu betul mereka. Itu harga barang. Hari ini, tadi ayah cik bisik dengan saya. Dia kata, Hamzah, hari ini Anwar kata, ringgit meredum ni, sebab bulan 8, Perikatan Nasional nak ambil alih kerajaan. Alhamdulillah. Dia sedar diri. Jadi beritahu dengan dia, kalau tahu macam tu, turun hari ni lah, nak tunggu bulan 8 pasal apa? Hari ni turun, insya-Allah besok harga ringgit akan naik semula. Setuju? Ni kata harga ringgit turun pasal apa? Sebab Rafizi, menteri dia kata harga turun ini kerana masalah di Amerika. Ini Malaysia. Hari itu masa saya jadi menteri dalam negeri, harga ringgit baru turun sikit je. Baru sikit turun. Anwar Ibrahim bagi ceramah. Dia kata, kerana engkau ahli-ahli kabinet, menteri-menteri, harga ringgit turun adalah kerana engkau tak reti nak uruskan negara. Engkau bangang. Itu ayat dia. Hari ini saya nak bagi balik dekat dia. Harga ringgit turun kerana engkau tak reti uruskan negara. Engkau bangang. Kau turunlah hari ini. Kita guna balik ayat dia. Boleh? Beritahu kat dia, jangan lupa. Kau ni cakap kadang-kadang lupa. Kau ni bohong kerana kau suka lupa. Bohong tu mainan dia. Bohong tu makanan dia. Kalau tak bohong, dia sakit. Kalau dia tak bohong, dia sakit. Sebab itu dia kena bohong hari-hari. Orang bohong ni munafik namanya. Sebab itu kita minta kedua-duanya, sama ada Anwar atau Rafizi, cukuplah. Dah bohong banyak sangat dah. Rakyat dah tak nak dengar lagi mereka berucap. Kalaulah hari-hari berucap bohong, mudahlah jadi Perdana Menteri. Hari-hari bohong. Hari ini bohong, besok bohong, lusa bohong. Bila kita kata,
Hari Senin mu kecek lain. Hari ni mu kecek lain. Esok mu kecek lain. Apa dia ni? Jawapan dia, saya sebagai Perdana Menteri, untuk kepentingan rakyat, saya bohong flip-flop. Flip-flop ni orang Kelantan kepada dia. Saya nak tunggu Ketua Muda cakap. Kluk-klek. Betul? Bunyi supaya orang Kelantan tak? Kluk-klek. Boleh reti lah cakap kluk-klek. Hak ni lah dia. Perdana Menteri kluk-klek. Kerajaan kluk-klek. Kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan kluk. Saya puas hati malam ni. Malam ni Tok Guru saya puas hati, walaupun pakai baju hijau. Puas hati saya. Kerajaan kluk. Alhamdulillah. Mulai daripada malam ni, saya nak semua jentera kita keluar beritahu kerajaan yang ada, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim adalah kerajaan kluk. Kluk. Ai, syok pula malam ni. Sedap bunyi. Saya heran. Dia tubuh kerajaan, dia kata kerajaan perpaduan. Kerajaan ini adalah kerajaan yang dapat menyatukan seluruh rakyat. Saya tengok, alhamdulillah, kerana dia nak menyatukan rakyat. 2-3 hari Tony Pua pun kata, baru 2-3 hari sudah baru ni, Tony Pua kata, inilah dia kalangan pimpinan Barisan Nasional yang korup. Perpaduan kepala menatai apa? Ada. Boleh. Dia mau yang ambo tak reti kecek Kelantan. Reti juga sikit-sikit. Kalaulah betul perpaduan malam ini di Selangor, yang ceramah yang dibuat oleh kerajaan PH di negeri Selangor, pimpinan UMNO tak hadir seorang pun. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Pasal kerajaan. Suka ambo malam ni. Dapat dah satu ayat. Kerajaan kluk-klek. Kita nak beritahu kepada mereka, hari ini ringgit jatuh pertama kerana tidak ada polisi. Kerajaan yang ada ini tidak tahu menentukan bahawa polisi yang dibuat itu adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan pelabur. Dia tak reti, dia tak tahu pun macam mana nak menguruskan dengan formula yang betul. Kemudian nak salahkan pembangkang. Rafizi bagi tahu minggu lepas. Dia kata, wahai pembangkang, terutamanya ketua pembangkang, ramai daripada kamu dahulu bekas menteri yang banyak pengalaman, tolonglah nasihatkan kami. Dulu kau pergi kata macam-macam formula yang kau boleh lakukan. Hari ini dah nak minta tolong. Bila dah minta tolong, dah tak tahu bagaimana nak menguruskan ekonomi, sahabat mereka daripada UMNO balon cukup-cukup. UMNO pula kata, Rafizi,
Engkau dah tak reti jadi menteri, engkau turun. Isyam Jalil bagi tahu dengan Rafizi, dah tak reti, engkau turun. Lah ni rakyat nak bagi tahu, kalau engkau dah tak reti bagaimana nak menguruskan negara ni, engkau kalau semua dah faham ni, saya ingat saya berhenti lah. Lagi deh. Okay. Biar. Lah ni, saya nak beritahu kepada semua yang ada dalam perhimpunan kita ini. Anwar Ibrahim ni, dia jadi Perdana Menteri. Dia ingatkan dia ini adalah pelakon yang terhebat dalam dunia. Jadi maknanya dia pelakon sahaja. Hari ini dramanya lain, esok dramanya lain. Saya nak maklumkan kepada pelakon yang terhebat itu, dulu engkau masuk penjara, engkau buat seolah-olah engkau sakit tengkuk. Lah ni tekuk dah tak sakit dah, boleh menari habis. Dah tak ada lagi sakit pinggang, dah tak ada lagi sakit tekuk, dah tak ada lagi dah sakit apa dia pun, tak ada lagi dah. Yang ada sakit bohong saja. Yang ada sakit penipu saja. Saya nak maklumkan kepada Anwar Ibrahim, kami rakyat sudah memahaminya, sudah tahu bahawa engkau hanyalah pelakon semata-mata. Sudah sampai masanya, the untold story yang diceritakan itu adalah cerita yang tak benar. Cuma kita lihat, satu ketika bila sahaja keluar suara percakapan di antara Presiden UMNO dan Anwar Ibrahim, wow, Zahid, aku tengok kau ucapan hebat. Anwar Ibrahim bagi tahu dengan Zahid, hebat Zahid. Aku tahu hang sengaja hang lakukan itu, hang tak mau Anwar tu, aku tahu itu strategi. Mu ni gak yang bagi ucapan susah agung, bukan mu. Ini baca dah tahu awal ni gua Dah melawak ya dia. Melawak. Tak apa lah ya. Okay. Jadi Hak Zahid jawab, tengoklah siapa cikgu. Siapa cikgu saya? Esok reporter tanya, apakah percakapan itu benar berlaku di antara Anwar dan Zahid? Zahid jawab, tak betul, fitnah. Anwar jawab, tak betul, fitnah. Selepas 2 minggu, betul kami cakap. Apa dia? Oh. Orang Kelantan bijak belaka. Apa dia? Saya nak maklumkan pada Anwar Ibrahim, ini bukan wayang, ini bukan mimpi, ini kebenaran. Kalau engkau dah jadi Perdana Menteri, yang penting kepada engkau adalah menjaga rakyat, selesaikan masalah rakyat. Kami rakyat dalam keadaan terseksa, kami rakyat terhimpit dalam keadaan masalah yang besar. Kau tidak tahu bahawa kami menangis di rumah. Ada yang mempunyai anak, harga susu naik melambung. Ada yang hanya makan 1 hari saja. Kau kata nak selamatkan supaya tidak ada lagi kemiskinan dalam negara kita. Tetapi yang berlaku adalah berbeza seperti apa yang kau cakapkan. Ini bukan drama, ini bukan mimpi. Kamu bertanggungjawab. Amanah yang telah diberikan, terimalah amanah itu dengan baik.
Jangan berlakon. Jangan sekali-kali munafik. Karena Allah SWT ada berfirman. Saya nak baca maksud surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu melakukan tipu daya, dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka riak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia, supaya disangka mereka lah yang beriman. Dan mereka tidak sebenarnya mengingati Allah, melainkan hanya sedikit semata-mata. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah negara kami ini. Sudah sampai masanya pemimpin-pemimpin kami yang ada di hadapan ini adalah mereka yang mahukan amanah, bertanggung jawab untuk menentukan masa depan agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhanku, isu kalimah Allah ini akan kami perjuangkan dan pastikan bahwa kami akan pertahankan sehingga akhir hayat, insya-Allah. Takbir. Pada mana? Pada ada dia? Cukup dah dia? Cukup? Cukup? Kalau cukup saya berhentilah. Pada Anwar, bukan pada Ustaz Agung. Demo ni kak, kalau nak royak betul-betul lah. Ambo bukan orang Kelantan. Ambo tak klik-klik. Jadi kita peringatkan kepada rakyat semua, cukup-cukuplah. Kepada UMNO, kepada ahli-ahli UMNO, cukup-cukuplah. Perjuangan kamu sudah pun dipermainkan oleh presiden kamu. Perjuangan asal kamu telah pun diperkotak-katikkan oleh semua pihak. Tidakkah rasa malu kepada rakyat yang selama ini beranggap bahawa kamu adalah golongan yang benar-benar akan memperjuangkan nasib kami semua? Tapi apa yang berlaku hari ini, kamu bersama dengan mereka yang hanya tahu bagaimana untuk melakukan fitnah, melakukan pembohongan, melakukan perkara-perkara yang hari ini akan dipertahankan hanya oleh kami daripada Perikatan Nasional. InsyaAllah. Takbir. Jadi kalau itulah maknanya, kalau itulah kemahuan rakyat yang ada hari ini, saya yakin bahawa ramai di kalangan ahli-ahli UMNO sudahlah. Marilah kembali bersama dengan perjuangan. Kalau di Kelantan ini, marilah kita pakat. Apa hamba bunyi pakat tak betul ke? Slow. Oh, kau dia? Okey. Ketua Pemuda kata kena ada sabdu. Pakat. Betul? Kekurang sikit. Bolehlah. Pakat. Mari pakat pertahan. Kalau di Kelantan, pakat pertahan. Kalau di Terengganu, pakat pertahan. Kalau di Kedah, pakat pertahan. Kalau di Selangor, pakat ambil alih. Kalau di Negeri Sembilan, pakat. Kalau di Pulau Pinang, pakat tumbangkan Pulau Pinang. Boleh? Orang Kelantan ni boleh royak, boleh kacak bahasa Pulau Punang, Selangor, Kedah, Terengganu. Kelantan dah setulah. Jadi hamba nak bagi tahu bahawa insya-Allah sebagai Susah Agung, saya melakukan analisa, boleh katakan tiap-tiap hari duduk kaji mengkaji
Dan ada jentera-jentera di bawah sana yang telah pun saya hantar untuk menentukan kemenangan kita. Saya nak maklumkan, buat setakat ini, insya-Allah Kelantan, Terengganu, Kedah, kita dapat pertahankan kerajaan negeri ketiga-tiga ini. Takbir! Untuk negeri Selangor, untuk Negeri Sembilan, insya-Allah retak yang telah pun berlaku di kalangan mereka hari ini akan memastikan kita ambil alih kedua-dua negeri ini di bawah pimpinan Perikatan Nasional, insya-Allah. Di Pulau Pinang tak lama lagi dah, sikit lagi. Saya tak reti nak bohong. Kalau Anwar, dia akan kata, wah kita akan menang, kepala otak kau. Itu kalau Anwar lah, kalau Anwar. Dia wayang. Saya bukan wayang, saya cerita yang betul. Jadi saya minta, jentera yang ada di hadapan saya, bangun pertahankan negeri Kelantan. Bangun tentukan bahawa negeri Kelantan ini akan bertambah kuat. Buatkan sejarah, belum pernah ada lawan daripada kita dapat kosong di negeri Kelantan. Boleh ya? Saya tengok muka-muka ni, hak demo hak tadi tu, jangan pandai bercakap macam Anwar Ibrahim saja. Kerja kena kuat. Kalau pandai bercakap, jadi Anwar Ibrahim lah jawabnya. Dia mau mari daripada mana? Orang jeli kena pastikan UMNO kosong. Kamu jangan keluk-lek. Kita kena pastikan. Jadi saya tahu bahawa saya telah pun tadi maklumkan kepada Tok Guru, saya pukul 11 saya berhenti. Saya nak cerita tentang bohong, dah saya cerita. Akhirnya saya nak cerita di saya sendiri. Saya difitnah. Saya telah pun diserang oleh SPRM. Mereka datang pejabat saya, cari satu pejabat, mungkin saya ada simpan duit judi. Saya nak maklumkan dengan nama Allah bahawa saya tidak pernah ambil duit judi sesiapa pun. Ini kan pula untuk saya berikan kepada rakan-rakan saya. Dan akhirnya tak ada. Bukan hanya duit judi, rasuah apa pun tak ada. Dia nak memburukkan nama saya. Terpaksa cari masalah. Akhirnya baru-baru ini buat cerita lagi. Konon-konon saya disegang oleh income tax. Mari serang rumah saya. Saya nak maklumkan, saya dulu ahli perniagaan. Saya jadi ahli parlimen baru je 2008. Sebelum ini saya ahli perniagaan. Saya bayar income tax. Saya guna konsultan. Saya bayar konsultan pun ribuan ringgit untuk buat income tax saya. Jadi mereka sengaja untuk keluarkan cerita bahawa saya tak bayar income tax. Saya suruh pegawai saya kutip semua berita yang keluar. Saya selesaikan masalah ini dengan income tax. Saya selesaikan masalah saya dengan SPRM. Saya nak maklumkan kepada semua yang mendengar ucapan saya ini, akan saya saman mereka yang memfitnah diri saya, insya-Allah. Jangan takut, karena kita adalah di landasan yang benar. Insya-Allah kita akan menang besar dalam pilihan raya ini.
Kita tahu bahwa rakyat perlukan pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab. Kita tahu bahwa Perikatan Nasional lah yang akan menentukan masa depan negara kita yang dengan lebih baik. InsyaAllah kita akan menang besar. InsyaAllah. Takbir! 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 Perikatan! Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.